Keheningan pagi seolah-olah melambai rezeki anak muda ini untuk terus bekerja demi mencari sesuap nasi. Anak muda yang gigih berusaha berkeseorangan di kota besar tanpa ditemani keluarga terdekat. Rakan-rakanlah pemberi semangat untuk terus berusaha dan berjaya. Waktu pagi adalah hari yang paling dinanti untuk keluar mencari rezeki. Setiap langkah diikuti dengan doa agar rezeki hari ini lebih baik dari semalam dan sebelumnya. Hampir setiap hari, Abdul Syafiq Sapri atau dikenali sebagai Bobo menunggang motosikal dan memulakan kerja-kerja menghantar makanan di kawasan sekitaran. Bobo mula menunggang motosikal pada usia 24 tahun. Mulai 2019, beliau menggunakan kemahiran bermotosikal untuk mencari rezeki sebagai penghantar makanan. Sekali pandang, dia tidak ubah seperti insan normal yang lain. Namun, kehadiran Bobo sentiasa menggamit perhatian rakan-rakannya yang lain. Tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai batu penghalang, pemuda berusia 34 tahun ini gigih mencari rezeki tanpa mengira waktu dan keadaan. Mendekati pemuda ini, ternyata dia seorang yang berdikari. Saya menyertai Grab pada tahun 2019. Semua warga Sarawak sini memang terkejut apabila saya menyertai Grab dan saya merupakan individu pekak yang pertama menyertai Grab rider di Sarawak. Masalahnya, berkaitan dengan customer. Bila ada order dan saya hantar makanan tersebut pada customer, kebanyakan customer memang tak tahu bahawa saya merupakan rider pekak. Dalam app sendiri pun tak ada yang menyatakan bahawa individu seperti saya merupakan rider pekak. Jadi bila saya hantar, saya nak hantar makanan tersebut, orang tersebut tak tahu bahasa isyarat. Jadi saya tahu bahawa ada setengah komuniti itu tak tahu bahawa ada golongan rider yang daripada komuniti pekak. Jadi bila hantar makanan tersebut, bila saya katakan terima kasih, isyarat terima kasih macam ni, customer tu dia seakan-akan salah faham. Kalau kita buat isyarat macam ni, diorang akan ingat, saya buat flying kiss dekat diorang. Kami mula kenal dengannya bila kami kelakar, bukan kami kelakar lah, kami negornya. Kami tahunya OKU nah, kami terus rasa nangganya, bolehkah seorang rider OKU dapat mula kerja tu? Tapi Bobo-nya lain daripada orang lain. Bobo pun masalah macam tu, ada masalah dengan customer, communication dengan customer. Hari hujan macam ni nya nak jalan pendek, nya jumpa kami orang, nya bertanya kami orang minta tolong. And then Bobo tu nya si takutnya bukan malu sebenarnya, nya si malu nak minta tolong dengan rakan-rakan. Walaupun nya tahu diri kurang macam ya, tapi sebenarnya si dak tu nya lebih daripada manusia biasa tu. Ada sikit insidennya nya si dapat ngantar barang ke rumah customer.
Jadi mak saya nak telefon pun, dapat telefon tapi macam ni dia nak kelakar. Jadinya minta tolong kami orang dalam WhatsApp. Banyak rider datang nolongnya mak saya. Tapi alhamdulillah sampai kini tu nya sendiri pun dapat menyelesaikan masalahnya pun. Jadinya tu seorang yang berdikari. Nya pun inisiatif untuk kerja tu tinggi. Usahanya lebih lagi daripada orang biasa. Cabaran OKU pekak dan bisu tentunya ada. Tetapi ia bukan penghalang buat Bobo untuk berusaha. Kadang-kadang dia disalah anggap kerana tidak menjawab pertanyaan dari pelanggan. Sesetengah orang menganggap Bobo sombong dan buat-buat tidak mendengar. Saya tahu Mek 3 kali Mek nunggah nyanyi saya dengar. Mek ingat taknya normal ada lah. Tapi pun yang main tunjuk-tunjuk dah. Baguslah sebab kini tu pun masa tu pun orang susah juga cari kerja bah. Munnya cemia pun okeylah. Yang rajin bah cari kerja, orang lain susah bah nak bekerja. Orang pun dekat orang normal pun orang malas juga bekerja. Yang pun usaha pun okey. Cemia lah. First kali kami jumpanya sama ambil order sama saya, padungan mas saya. Sia yang kami mula-mula jumpanya lah. Masa tu 2 tahun lah, dari tahun 2019. Tanggapan pertama, kami macam rasanya simok tegur orang tahu sih. Sebab kami tahu mula-mula yangnya OKU. Jadi nak kelakar dengannya, macam simok nak tegur orang. Nya keluar ambil order, nya keluar, nya duduk motor pun okeylah mungkin nya tok malu kali lah anggapan kami mula-mula macamnya. Tak rasa kami lah mungkinnya tok macam takutnya kita tahunya OKU ke apa ataupunnya susah nak berkomunikasi dengan kita ke. Kami susah nak berkomunikasi dengannya. Dalam situasi krisis pandemik dan ekonomi yang melanda dunia masa kini, Bobo tetap gigih keluar mencari rezeki pada setiap hari. Seperti mana rider yang lain, kerjanya sebagai penghantar makanan kepada pelanggan memerlukan ketabahan dan kekuatan fizikal dan mental. Ada kalanya terpaksa berhujan dan berpanas, namun keutamaan pesanan pelanggan diutamakan. Namun yang membuatkan Bobo ini lain dari rider yang lain adalah kerana dia seorang kekurangan upaya pekak dan bisu. Anak kelima dari 6 orang adik-beradik ini mengalami masalah kekurangan pendengaran pekak dan bisu. Abdul Syafiq Sapri atau lebih dikenali dengan nama manjanya Bobo tidak menganggap kekurangan itu menjadi rintangan baginya untuk bekerja dan menimba ilmu. Saya mempunyai 6 orang adik-beradik dan saya merupakan anak yang kelima daripada 6 adik-beradik. Mak saya dah meninggal dunia disebabkan sakit buah pinggang lah. Okay. Pada tahun 2016. Okay. Bapa saya, okay, dia berada di Miri sekarang ni bersama dengan mak tiri saya dan adik-adik tiri saya yang lain. Adik-adik kandung saya sendiri, okay, diorang berada jauh lah. Okay. Diorang dah berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri. Terpisah ribuan kilometer membentang jauh, Bobo selalu menanya kabar berita kakaknya yang berada jauh di negeri orang. Tak ada kata yang boleh terucap untuk keluarga, hanya ingin Bobo ungkapkan rasa rindu buat mereka semua. Meskipun mengalami kesukaran mendengar pada usia yang muda, Bobo mendapat tempat yang istimewa di kalangan keluarganya. Dia tetap berusaha untuk bertanya kabar dengan keluarganya sendiri,
walaupun kadang-kadang ianya sukar buat mereka. Memang susah. Okay, apabila berkomunikasi dengan mak bapak saya sendiri, kerana diorang memang tak mahir dalam bahasa isyarat. Diorang hanya gunakan bahasa isyarat yang ringkas lah, ya, macam kod tangan sahaja kan. Okay, yang macam ekstra-ekstra tu diorang tak faham. Okay. Okay. Bila saya tengok family saya macam tu, saya kesunyian. Dan disebabkan tu saya tak ada komunikasi dengan mak bapak saya lah. Tak ada komunikasi sangat. Tapi saya sayangkan mereka. Siapa menyangka kecacatannya berpunca dari jaundice atau demam kuning yang dihadapinya ketika lahir mengubah kehidupan Bobo buat selamanya. Saya merupakan salah satunya individu pekat dalam keluarga saya. Semasa dilahirkan lah, ya, Bobo mengalami demam kuning, demam jaundice lah kita katakan, ya. Dan doktor sendiri dah sahkan bahawa saya merupakan saya pekak. Okay? Dan saya menggunakan alat bantuan pendengaran sejak berusia berapa? Sejak berusia 6 tahun. Okay? Sampailah berusia 16 tahun. Saya berhenti. Saya tak pakai lagi alat bantuan pendengar tersebut sebab ianya menyakitkan saya, menyakitkan telinga saya. For parents with children with hearing disability, we actually encourage the parents to come to Society for the Deaf, which is located at Jalan Laksamana Cheng Ho, to meet us physically so that we can actually like giving some advices, and then we can discuss like how are you going to do next, because we can see that actually there is many parents, when they discover that their children is actually deaf, they will straight away bring them to the hospital, and then first thing they will do is discuss with the doctor to see how are they going to repair this impairment. So like most of them, they will be doing the cochlear implant or they will putting up the hearing aids. Bobo pernah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Batu Lintang Kuching dan kemudian dia berpindah ke Miri di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Acik Miri. Selesai saja darjah 6, Bobo kembali ke Kuching dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Patinggi Haji Abdul Gapur, Stampin, dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Kemudian Bobo melanjutkan pelajarannya di Politeknik Johor Bahru dalam bidang perhotelan dan catering. Disebabkan kekangan kewangan untuk membiayai pengajiannya, Bobo telah memutuskan untuk tidak menyambung pelajarannya lagi. Beliau telah mengurat langkah untuk bekerja bagi membantu meringankan beban keluarganya. And I was like, yeah, that's you, ya Rabbi. Like, langsung juga kita berjumpa. What a small world. I know, that was so cool. Yeah. Siapa sangka anak muda ini mempunyai bakat terpendam. Walaupun cacat pendengaran, tidak bermakna Bobo tidak dapat menghargai alunan muzik dan menyelami seni tarian. Latihan dibuat jika ada jemputan. Kalau tak ada jemputan sekalipun, latihan masih diteruskan juga, tapi lihat masa ahli kumpulan yang lain lah, ya. Saya mula minat menari pada usia 16 tahun sampai sekarang, ya. Dan arwah Cikgu Zainurin, okay,
beliau yang membantu untuk mencungkil bakat saya dalam tarian. Saya pernah mewakili Sarawak dalam pertandingan menari. Okay. Saya dapat tempat yang pertama sebanyak 5 kali berturut-turut semasa pertandingan lah, jika ada pertandingan. Okay. Okay. Dan saya juga menerima jemputan daripada syarikat-syarikat swasta maupun kerajaan untuk tarianlah jemputan sebagai penari. Bobo bukan seorang yang mudah berputus asa. Bobo selalu mencuba untuk memperbaiki diri sendiri dalam tarian, dan untuk memajukan diri dia. Bobo selalu memberi nasihat kepada ahli kumpulan kita orang, dan untuk memajukan kumpulan tarian mereka lah. Ada lain tak? Dan selalu memberi galakan kepada ahli-ahli kumpulan lah dalam tarian. Dan selalu bekerjasama. Selain aktif dalam bidang tarian, Bobo juga menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan pendapat dan minatnya terhadap seni tari dan muzik. Pada tahun 2020, beliau telah mengambil bahagian di dalam Sped Got Talent yang dianjurkan oleh Persatuan Pendidikan Khas UPSI untuk golongan berkeperluan khas. Saya sangat bersyukur kerana saya dapat tempat kedua semasa pertandingan dalam Sped Got Talent tersebut. Lagu Hanya Rindu yang saya buat untuk Hari Ibu, saya buatkan khusus untuk ibu saya sendiri. Dari situlah bakat beliau dicungkil dan mula berjinak dalam bidang lakonan. Baru-baru ini, Bobo telah diberi untuk berlakon di dalam cerita pendek Hari Kebangsaan yang ditayangkan di TVS. Rindu dua. Kenapa yang jadi dengan kau tu? Bobo juga aktif melibatkan diri dengan Persatuan Orang-Orang Pekak Sarawak. Dia ingin lihat orang di luar sana menerima orang-orang pekak seperti dirinya. Bobo merupakan komuniti dalam persatuan tersebut, dan apa-apa aktiviti dan program society dia turut sertalah. Dia bersama-sama melakukan aktiviti yang dibuat oleh persatuan. Saya bersama-sama membuat kunjungan hormat ke Ketua Menteri Sarawak, dan saya juga ada berserta dengan persatuan itu sendiri ke meeting yang dianjurkan oleh pihak kementerian lah. Dengan adanya SSD, orang-orang kurang upaya pendengaran seperti Bobo mampu memperjuangkan hak dan keperluan mereka supaya golongan ini dapat hidup dengan harmoni. The first time I met Bobo is he is dancing on the stage. Then until recent years, he come back to Kuching, and then he's looking for a job. So that time he started to work as a car wash trainee, and then when he started, he feels that it is very tired for him because the workload is heavy. So until after that, he joined in another food delivery service. So by that time, he started to be more independent, and also he joined in as our committee members. He helped to train and groom our deaf people in dancing, and also he have a lot of idea in cultural dancing and also other performances. Semasa berlangsungnya Sukan Orang Pekak Malaysia SOPMA, di mana Sarawak menjadi tuan rumah ketika itu, timbul idea Bobo untuk menterjemahkan lagu Ibu Pertiwiku menggunakan bahasa isyarat yang betul agar semua golongan pekak Sarawak
dapat menggunakannya. Pada tahun 2018 masa ada acara sukan, saya melihat bahasa isyarat bagi Ibu Pertiwiku dalam bahasa Sarawak tu tak sempurna. Saya ingin membantu untuk mencari ataupun membuat bahasa isyarat yang sempurnalah, yang betul ya untuk lagu Negeri Sarawak tu. Jelas Bobo seorang yang patriotik. Dengan berbekalkan rasa cinta terhadap negeri Sarawak, Bobo terus memberi kesedaran kepada golongan pekak dan bisu cara penggunaan bahasa isyarat yang betul untuk lagu Ibu Pertiwiku. Dari situ, timbul idea Bobo untuk menyanyikan lagu Ibu Pertiwiku dengan bahasa isyarat yang betul bersama-sama dengan penyanyi terkenal tanah air, Z Avi. Saya berjumpa dengan Z Avi. Saya tunjukkan video yang saya buat untuk lagu Ibu Pertiwiku dalam bahasa isyarat tadi. Z Avi nampak sangat gembira, dia terharu dan bangga sebab it's kind of like penghormatan yang macam tu. Kru Anugerah berjaya menghubungi Z Avi mengenai penglibatan Bobo dalam klip video Ibu Pertiwiku. Macam ni kita dengan Bobo boleh terlibat dengan projek Ibu Pertiwiku. Siapa approach siapa dulu? I think kami post last year kami lagu Ibu Pertiwiku kat IG kami. And then kami rasanya it got a lot of shares because I really love Ibu Pertiwiku. I really love the song so much. Yang macam ada rasa macam bunyi nostalgia, you know, and like it's a really beautiful and state anthem. So it got shared a lot, and then kami rasanya pun tenangga dan siapa-siapa share kadang posting ya, and then so he duetted that video. Masaya TikTok lah Facebook, masih ingat, but like when I saw that, I just started crying. Wow. Yeah, it was really impactful to me. Did he approach you after that through IG ke through TikTok? Ada siknya message kita ke Mada, you know, that he's doing this? Yes, he did. Actually, it was shared to me as well so many times by other people asking me to check it out, and you know, and he did as well. So I checked it out, and then I remember reposting it on my Instagram post. Kaya kebetulan kami ada interview TVS di Kuching. So kita dua dah pernah jumpa. So masa saya tengah masa JC pun show. Oh, okay. And then, you know, there was a community there, the deaf community. Saya pun datang nangga show JC in the audience. Right. And then Bobo came to me and then saw kami, that's me. And I was like, yeah, that's you, ya Rabi. Like langsung juga kita berjumpa. What a small world. I know, that was so cool. Yeah. Dengan dengan social media kini tu, do you think that Bobo can go far with what he's doing? I mean, yeah, you know, because social media, you never know who's going to come across you, and you know, you never know who you might inspire. So I hope he does keep on creating more on social media and just show the world that, like, you know, there's so many boundaries to be broken, and there's so many ways that, you know, you can go and convey your message to people. Anak jati Sarawak ini adalah anugerah Tuhan. Tidak bermakna dilahirkan tanpa kemampuan untuk mendengar, beliau tidak boleh berjaya seperti insan yang lain. Dikelilingi keluarga dan rakan-rakan yang positif serta sangat penyayang, membuatkan Bobo lebih tabah menghadapi fasa kehidupannya. Semoga kisah Bobo ini menjadi inspirasi ramai, terutamanya dari golongan kurang pendengaran.